Degil bila dinasihatkan kau tak nak dengar. Sudahnya meroyan kata akta anti lompat parti ni cacat. Tergelak besar aku bila ada hal yang tak berikan keuntungan pada pihak mereka. Mulalah dia buat cerita. Akta anti lompat parti atau secara teknikalnya Akta Perlembagaan dan Kurungan Pindaan dan Kurungan nombor 3 2022 adalah akta yang menguatkuasakan suatu pindaan ke atas Perlembagaan Persekutuan yang asal. Apabila dikuatkuasakan pada Oktober 2022, seseorang ahli parlimen boleh hilang kerusi dalam keadaan-keadaan tertentu. Benda ni agak teknikal lah. Tak payahlah aku nak sebut satu-satu, kau pening nanti, aku pun pening juga. Akta ni diwujudkan supaya politik dalam negara lebih stabil, tak mudah berubah. Puncanya sebelum ni, ahli parlimen dan parti lain tiba-tiba beralih sokongan ke parti lawan atas sebab-sebab mereka sendirilah. Jadi lagi payahlah bila kerajaan sedia ada tumbang sebab hilang sokongan. Tak cukup majoriti mudah. Contohnya, kita ada 222 kerusi parlimen, nak bentuk kerajaan kena ada lebih daripada 111. Dapat 112 pun okey dah. Tapi jadi tak stabil lah sebab hanya satu je yang lebih. Bila satu tadi beralih sokongan kepada lawan, dah tukar kerajaan. Boleh faham tak ni? Alah, kes langkah Sheraton. Tu antara kes paling baru sampai Tun Mahathir letak jawatan sebab hilang sokongan dari 11 ahli parlimen masa tu. Nak elak jadi macam tu, maka akta anti lompat parti dikuatkuasakan. Sekarang, kalau nak sokong, kena sokong secara en blok. Secara berkumpulan, PN, PH, BN baru boleh bentuk kerajaan. Pada fahaman aku, ini juga punca kenapa SD Muhyiddin tak laku semasa proses pembentukan kerajaan selepas PRU 15. Walaupun ada orang kata dah cukup jumlah. Pandai semua. Sampai hari ni, puak-puak pembangkang duk cari jalan nak tumbangkan kerajaan perpaduan. Tapi, dalam akta lompat parti ni, dia ada kelemahan juga. Ada bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga urusan undang-undang, iaitu Tan Sri Wan Junaidi. Dia dah cakap, dia dah jelaskan semasa penggulungan kelulusan akta, ada kelemahan. Dan kelemahan tu dah diketahui daripada awal lah. Klausa penting yang menyatakan bahawa ahli parlimen yang melanggar kehendak parti akan kehilangan kerusi secara automatik. Tapi masa tu Perikatan Nasional tak sokong klausa tu. Sekarang ni mereka lah yang terceduk apabila 4 orang ahli parlimen Perikatan Nasional menyatakan sokongan kepada PMX. Inilah senjata makan tuan. Mencadangkan supaya akta lompat parti yang telah pun diluluskan oleh Parlimen beberapa tahun yang lepas yang dah dikuatkuasakan untuk dikaji kerana terdapat beberapa kelemahan. Jadi apa yang boleh PN buat? The most cuma boleh gantung keahlian. Kemudian ahli parlimen tak hilang. Nak pecat tak boleh pula sebab itu akan membebaskan ahli parlimen tersebut dari keperluan mengosongkan kerusi. Dah tersepit dah ni. Sekiranya ahli parlimen tersebut letak jawatan, tu lain. Itu memang automatik kerusi dikosongkan. Tapi mereka ni tak letak jawatan, cuma nyatakan sokongan. Ni selepas pembentukan kerajaan dia nyatakan sokongan je. Tak ikut pun kehendak parti. Sekarang memang tersepit. Perikatan Nasional sendiri punya pasal. Aku terfikir juga kalau ahli parlimen PH dan BN yang buat macam mana? Kat situ datangnya diorang ni ada perjanjian dalaman, internal agreement parti masing-masing yang mengikat supaya ahli parlimen wajib ikut kehendak parti atau ada hukuman serta denda-denda tertentu lah. Contoh yang terbaik ialah Zuraida Kamarudin yang keluar PKR semasa langkah Sheraton. Lepas tu dia kena saman 10 juta ringgit daripada PKR. Mahkamah pun dah jatuhkan hukuman, agreement tu valid. Untuk PRU 15, BN pun ada buat perkara yang sama. Mereka letak lagi 100 juta kalau tak silap aku lah. Jika ahli parlimen tak ikut kehendak parti. Ambil kau. Yang tak buat internal agreement ni Perikatan Nasional je. Terutamanya Bersatu lah. Padan muka. Pandai lagi. Setakat hari ni sebenarnya Bersatu dah hilang 8 orang ahli parlimen. Kau mungkin tak perasan kan? Masa awal Januari 2023, 4 orang ahli parlimen Bersatu dari Sabah dah isytihar sokong PMX. Tapi tak perlu kosongan kerusi sebab masa PRU hari tu mereka bertanding guna logo GRS. Ni dah ada complicated sikit kan. Lepas tu sekarang ni 4 orang pun sokong PMX, iaitu ahli parlimen Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang dan Jeli. Memang jam lah.
Memang jam lah Muhyiddin and the gang. Dengarnya ada lagi ni yang nak beralih kepada PMX. Benda ni senang je nak faham. Apabila pemimpin, wakil rakyat, dia mula fikir tentang kepentingan rakyat ni, maka dia akan memilih untuk bersama kerajaan perpaduan. Harap korang faham, dan ni isu yang agak technical, sedikit complicated, jenuh aku explain. But senang cerita, ni memang senjata makan tuan. Aduh.